Cakaplah sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita patut rasa bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan banyak rezeki kepada kita, rezeki kepada para petani sehingga mereka dapat menanam sayur-sayuran seperti kacang panjang terung. Nampak? Kan? Dia tak baca dulu, tak baca. Letak nota pada tempat yang tak betul lah. Sepatutnya kacang panjang terung. Contoh kan. Itulah paling penting supaya lain kedua adalah supaya kita tidak penat. Tak penat. Kalau kita baca tu pun letih kita baca banyak. Itu pentingnya. Okey. Dan seterusnya apabila kita memulakan khutbah itu, kita mesti datangkan satu persepsi kepada jemaah. Apa dia? Mula-mula ni kita nak bagi tanggapan yang kita ni semangat, serius nak baca khutbah ni, dan supaya semua orang dengar. Kalau mula-mula kita dah lemah, kita lembik, alhamdulillah, kan? Alhamdulillahil qail. Kita baca begitu kan? Ya? Jadi jemaah dah tak ada semangat nak dengar. Sambung balik hati tu. Kan? Jemaah ni memang daripada awal datang dia tu kan. Jarang orang datang jemaah dia datang dah. Ini lantai memang nak lelap. Kan? Tadi memang ngantuk, dah masuk office kan, dah tak cepat nak lelap. Kan? Inilah tempat aku lelap. Lelap. Tapi kalau beginilah teman mereka datang masjid Jumaat tak ada apa-apa manfaat. Sebab persepsi itu. Tapi kalau kita datangkan satu suasana yang kita rasakan, nampak nilai macam khatib hari ni, alhamdulillahil qail. Mula-mula tu kena tunjukkan semangat itu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu. Permulaan itu kita kena bagi persepsi pada jemaah, kita ni serius nak baca. Bagus orang nak dengar gitu. Kan? Selepas itu bergantung pada ayat dia, kan? Itu kita kena cubalah pertama tu. Ataupun masa bagi salam lah. Bagi salam sikit. Tapi jangan jengkah. Jengkah tak sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semangatlah tu. Jangan jengkah. Assalamualaikum. Tu jengkah. Itu jengkah dan teknik suara yang salah. Kalau tahu yang tadi itulah namanya menjerit. Okey, khutbah tak boleh menjerit. Okey. Dan seterusnya, menjadi seorang khatib ni, dia tadi pun dah sebut saya tentang body language, body contact juga eye contact. Dia kena ada. Tengok sekali-sekala ke jemaah. Tapi tengok tu, dan jangan salah faham. Tengok tu tak semestinya tengok orang. Kena tengok orang, tak. Dia hanya angkatkan kepala saja, sikit ke kiri dan ke kanan, tengok balik, itu je. Dia bukan bermaksud tengok jemaah, tak. Tak mesti tengok jemaah. Ada masjid yang mimbar dia tinggi, ada masjid yang mimbar dia rendah. So, tidak perlu wajib untuk tengok jemaah, tapi cuma sekadar angkat kepala. Kalau saya beri contoh begini, kalau kata muslimin yang dirahmati Allah, mimbar Jumaat pada hari ini menyeru sidang Jumaat sekalian agar sentiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kita tengok sikit ni, okay? Tak semestinya kita tengok selalu. Kalau kita rasa macam ada satu part tu, kita tak berani nak naikkan kepala. Sebab apa? Kita takut. Mungkin ada satu perlukan, kalau perasan perlukan dia panjang. Kadang-kadang kala 3/4 muka surat. Takut apa? Kita takut terlangkau baris. Jadi kita tak tengok. Tak apa, tengok je. Sebab ada banyak rakab lagi. Tak semestinya setiap rakab kita kena angkat. Tidak. Bahaya juga kalau angkat lama sangat. Angkat lama sangat,
terlangkau baris, tak jumpa baris, apa nak buat? Elok semangat dah kan. Menyambung tali persaudaraan sesama Muslim. Udah kan. Elok ada tiba-tiba nampak ada berantakan. Orang boleh ada ni ke, ada break ke? Kan? Rupanya Tuan Imam tu hilang terlangkau baris, tak jumpa di mana. Sebab tu dia ambil keputusan, dia pergi baca program baru. Kan? Itu kacau juga kalau kita baca-baca langkah baris ni kan. Jadi kena ni lah. Kena agak-agak lah. Tak perlulah ni. Ya. Biasa saya letak tunjuk dulu lah. Tunjuk baru angkat supaya boleh. Boleh. Mana ada juga yang baca tunjuk kan. Takut tu. Saya faham tu mati, saya faham. Dia memang benda tu kita risau benda tu berlaku kan. Tak ada masalah sebenarnya. Itu ni. Dan lagi satu adalah kita punya pergerakan badan. Pergerakan badan ni. Badan pun dia tak boleh terlampau dia tegak sangat. Kita mesti selesa kan. Ini kalau kita mungkin pada sini kan. Pada ni kita kena tegak juga sikit-sikit. Tapi tak perlulah sampai kita apa ni apa macam gerakkan tangan sampai begini kan. Dia tak perlulah. Tak sebenarnya. Sebab ni dia nak tengok kita punya reaksi muka kita pun dah cukup dah untuk menggambarkan apa yang nak disampaikan. Betul tu. Yang penting kita faham benda dia. Kalau kita kata sesungguhnya begitu luas, begitu luas, kita kena tunjuk luas tu macam mana? Kan? Begitu cantik ciptaan Allah. Kan? Begitu. Begitu cantik ciptaan Allah. Kan? Begitu indah. Kita cakap indah tapi tak macam tak indah pun. Begitu indah. Itu kan kita cakap tu macam tak ada, orang tu macam tak ada perasaan nak sebut. Macam kan. Begitu pentingnya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Itu yang kita kena banyaklah benda yang tu melibatkan kita baik intonasi. Pertama intonasi, yang kedua artikulasi. Itulah intonasi dan artikulasi. Dan mesti menyebut perkataan tu. Kalau kita kata sebut mimbar Jumaat pada hari ini, kan lah mimbar Jumaat pada hari ini. Jelas. Mimbar Jumaat pada hari ini. Mengajak tuan-tuan sekalian. Tuan sama kita bertakwa Allah Ta'ala. Kan? Cakap macam terbit tak terbit dia pun cakap kan. Itu dia tak jelas itu. Ataupun ada yang disebut jelas tapi perlahan. Tapi tuan-tuan, untuk khatib ni kita usahakanlah untuk kita lantangkan suara. Untuk lantangkan suara. Tapi lantang tu bukan lantang. Ada orang yang dia tak boleh lantang kuat sangat pun. Tapi cukup untuk menyatakan bahawa ini adalah khutbah Jumaat. Kadang-kadang sebab ini bukannya ceramah tuan-tuan ya. Kalau ceramah itu dia tidak wajib untuk lantang suara. Dia mengikut personality seseorang. Boleh sampai. Contoh macam Ustaz Zul Ramli kenal kan? Ustaz Zul Ramli adakah dia suara dia kuat pada tak kan? Dia relax, tenang tapi sampai. Ada setengah orang dia apa sampaikan dia menarik. Contoh lagi kalau kenal Ustaz Bahrul Makjui, kenal Ustaz Bahrul pun sama, tidak punya suara yang lantang kuat tetapi kata-katanya sampai. Sebab itu bukan khutbah, itu adalah ceramah talk yang boleh menyampaikan mengikut kreativiti masing-masing. Okey? Ada orang yang memang lantang suara dia. Ada orang yang memang lantang suara dia dan itu adalah kreativiti yang ada pada dia. Tapi khutbah ni dia lain. Jemaahnya pun yang datang lain. Jemaah yang datang tu sebab dalam keadaan dia letih nak tidur. Dia tak sedia pun sebenarnya keadaan itu yang kita nak cuba memberikan kesan kepada jemaah ni supaya jangan tidur. Kalau tertidur tu lain cerita. Ni memang dah datang memang dah dia mindset dia tidur. Sebab kita masuk-masuk itu kan tidur. Tahu orang kejut bangun nak sembahyang dah. Tu je. Lainlah kalau dia dengar betul itu tak apalah, dia cubalah untuk dengar. Kan? Dia apa dia tidur juga kan. Ada orang yang dia tidur tu dia boleh maintain kepala dia tapi mata tutup. Dia tidur lah tu. Ini dia boleh. Dia tak ada goyang-goyang. Itu style dia. Dia boleh kan. Orang nampak macam dia tak tidur, dia tidur kan. Tapi jaranglah. Biasanya memang dia tidur tu memang hilang kepala ada belakang.
mata kepala hilang kan belakang tiba tidur tu. Tapi kita kena cuba jadi orang yang cuba boleh menghidupkan suasana Jumaat tu lah, ya. Apa ni? Ayat Quran pun sama juga. Kalau mana-mana tempat yang kita rasa kita boleh wakaf, kita wakaf lah, kan? Kalau ayat Quran ni cuma saya nasihatkan sikit lah. Kalau dalam macam ni, kalau kita berhenti mana-mana tempat kita tak ada wakaf, ulang lah. Sebab kita baca ayat Quran. Walaupun ayat Quran tu ada orang tanya kata, Ustaz perlu tak baca Auzubillah atau baca Bismillah? Biasa tuan-tuan baca tak? Ha? Ikut tag. Kalau tak ada. Jadi pada pendapat saya ulang lah. Nak baca pun tak apa, tak baca pun tak apa, ya. Sebab kita bukan membaca Quran dalam satu tempoh yang memang baca Quran je tak. Kita hanya baca petikan ayat Quran. Jadi so nak baca pun boleh, tak baca pun tak apa. Ada orang tanya, Ustaz nak baca apa? Nak sebut apa ni? Kalau ayat Quran tu tak habis, ayat Quran tak habis, ya, ayat Quran tak habis, apa dah sebut kata Zafun tak Quran itu sebut, kita sebut al-ayah, ila akhir ayat, sebut al-ayah, kan? Ataupun kalau hadis Nabi dia punya matan tak habis, kata al-kamakal sallallahu alaihi wasallam, kan? Begitu. Boleh juga, ya boleh lah. Mana kita tunjuk ayat, ada lagi ayat yang menyambung, ada yang menyambung pun boleh juga lah. Tapi betul, saya tak ada masalah, tidak jadi apa ni lah satu kemestian. Tapi yang penting kita baca dengan betul. Ayat Quran kena baca dengan betul. Dari saya soalan juga bertanya, pertama lah saya tanya, saya jawab, kan. Ada tak orang baca Quran di sini yang baca khutbah, bila dia baca kan, time Al-Quran tu dia baca berlagu? Faham tak maksud saya? Baca khutbah, ayat Al-Quran dia baca berlagu. Ada tak sini yang biasa macam itu? Ha? Kadang-kadang pernah lah. Okey. Ya? Masjid lain ada. Okey. Adakah ada satu benda yang pelik? Tak pelik pun. Dia tak pelik pun. Cuma pada pandangan saya juga, dia kalau kita baca berlagu tu dia tak berapa sesuai. Dia sesuainya pertamanya untuk mengubah mood pidato ataupun khutbah tu kepada mood baca Quran tu, nak tukar balik tu dia susah sikit. Melainkan yang boleh betul kekalkan momentum dia. Ya. Jadi kalau kita rasa ni tak boleh buat pun tak apalah, kita baca biasa je. Kita baca. Tapi kalau kita baca ni kadang-kadang dia nak kekalkan momentum bacaan tu susah. Contohlah kalau mana tadi Quran. Okey, ni. Ni muka surat yang keempat. Muka surat yang keempat, ya. Keempat. Yang tengah-tengah tu, berenggan yang tengah-tengah tu ayat Quran kan. Sebelum tu saya baca begini, kata, dalam menangani perbezaan pendapat ini, perkara utama perlu dilakukan adalah meraihkan perbezaan pendapat atau pandangan orang lain dengan adab utama atau sikap tasamuh, iaitu berlapang dada. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Maidah ayat ke-13, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fa'fu 'anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maka maafkanlah mereka dan lapangkanlah dada, kerana sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Itu kalau kita nak ubah mood itu. Kalau kita boleh maintain kan tak apa. Takut bila tak ubah nanti bila nak baca innallaha yuhibbul muhsinin, maka maafkanlah mereka dan lapangkanlah dada, kerana sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Sebab kita dah tak boleh nak gagalkan. Dah silap, jangan kita membuat dah semua berlaku dah. Itulah kalau kita tak ada ni, baca biasanya ya fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Baca biasa. Itu kalau kita nak ubah, itu kena pastikan momentum tu dia tidak ni berubah lah. Kena kekalkan lah dia punya apa ni,
konsentrasi tu. Okey. Hadis Nabi pun sama jugalah. Hadis Nabi ni kadang-kadang ada janganlah orang baca berlaku hadis Nabi ni. Tapi begitulah. Belakang saya nak katakan tentang pentingnya kita nak membaca khutbah seperti mana kita tidak terlampau membaca khutbah. Itu betullah intonasi tadi sangat penting. Ada cerita-cerita kadang-kadang cerita-cerita yang boleh meruntun jiwa lah. Tak adalah lama dah, tak dulu ada juga cerita kisah Sayyidina Umar kan, kisah Bilal bin Rabah. Pernah ada dalam teks khutbah dulu, saya tak ingat lama. So, bila baca tu dalam bentuk penceritaan dalam hadis Nabi tu juga, dalam matan tu ada perbualan yang menunjukkan mungkin seolah-olah macam Nabi menangis kan. Nabi kita baca dalam keadaan penuh emosi. Cuma tak hairanlah kalau kita pernah nampak orang yang baca khutbah ni kadang-kadang dia tak tahan emosi dia menangis. Kenapa? Kerana dia menghayati khutbah. Yang tu lagi kita nak, yang dah lama kita tak dengar kata khatib ni ada yang sebegitu. Jadi tuan-tuan biasa insya-Allah ada kot, cuma ialah ramai banyak mesti nak kebasan kan. Mungkin ada kalangan yang boleh memberikan emosi kepada jemaah kan. Jemaah sampai kalau boleh tak nak stop khutbah ada. Ya. Tapi itulah yang berlaku pada zaman para sahabat tu. Zaman tu ingat sahabat Nabi kata tak puas dengar sahabat ni untuk khutbah kan. Jadi itulah. Tapi yang apa pun sebenarnya bergantunglah kepada teks. Seperti kalau tak salah minggu lepas punya teks panjang juga. Kalau tak salah saya lah, sampai 8 muka surat rasanya tu. Memang panjang kan. Saya tu istilah panjang mulai macam tu, minggu-minggu ni panjang sangat kan. Bagi saya tu macam panjang juga lah kan. Patutnya kena pendek. Yang penting poin kita dapat tu yang penting. Yang penting kita poin kita dapat. Dan ada juga kalau teks ni ayat-ayat yang boleh memberikan tarikan kepada jemaah juga. Tak ada dah terlampau straight to the point. Ada ayat-ayat yang nampak bentuk macam bersahaja. Itu bergantunglah. Dan tuan-tuan pun boleh juga buat teks khutbah. Boleh buat teks khutbah, hantar ke Jais Mega Kasima kan. Ada rezeki diterima dan dibacakan seluruh negeri Selangor. Semua boleh, semua ada ni terbuka. Boleh buat teks khutbah. Bukan saja delete dapat duit lagi RM300. Kan. Jadi bolehlah. Sama tak ada buat apa-apa tu, tarang teks khutbah ni kan, hantar. Nanti dia akan disemak Al-Quran, hadis Nabi semua boleh buat. Tak takut kita ni pun kadang-kadang di Selangor pun dah habis bank khutbah. Khutbah dah habis sebab dia lah dah recycle banyak kan. Jadi cubalah kita boleh boleh berkarya lah di dalam penulisan khutbah. Okey. Lagi satu yang saya nak kongsikan di sini dengan tuan-tuan adalah di manakah suara yang sesuai untuk kita baca khutbah. Suara. Okey, kalau siapa-siapa yang pernah belajar lah ilmu Taranum lah, siapa yang pernah belajar ilmu Taranum ni, dia mesti pernah belajar apakah di antara tabaqat ataupun tingkatan suara bila dia nak mengaji Quran kan. Dan sebenarnya itu bukannya tentang Taranum saja. Sebenarnya ilmu vokal ni dia merangkumi semua. Sama ada dia adalah seorang pidato, sama ada dia adalah seorang muazzin, sama ada dia adalah seorang khatib. Ilmu suara ni penting ataupun disebut sebagai tahsinus saut, ya, tahsinus saut. Ilmu ni kalau kita pernah dengar ya dalam khutbah ni, pertama kita tak boleh menjerit. Bila jerit itu yang menyebabkan suara kita banyak habis, sakit dan sebagainya. Dia menjerit. Okey, pertamanya kalau kita tengok suara kita ni dia bermula daripada bawah. Ya. Ada orang kata suara perut, lepas tak ada suara perut, ya. Ini semua proses daripada paru-paru ini, udara yang diproses melalui paru-paru dan naik ke rongga suara termasuk tekak ini. Dan kalau kita pernah dengar bahawa tingkatan suara yang paling rendah disebut sebagai suara qarar, suara yang paling bawah sekali. Kita tu terbis lah, perfusi di dada.
Okey. Adakah suara bass ni sesuai untuk kita gunakan untuk baca khutbah? Suara bass. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wazan atau bila bangun alhamdulillah bil qaim. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah wa usikum wa iyyakum bittaqullah faqad faza muttaqun. Dia macam tengok tu baca. Kan tengok. Dia guna suara tu sesuai tak? Sesuai tak? Tak sesuai. Tak sesuai lah. Kan? Tak sesuai. Suara tak sesuai memang tak sesuai pun. Tak sesuai. Okey. Lepas tu pergi ke atas sikit. Pergi ke atas sikit naik, ya. Apa disebut sebagai suara nawa daripada. Suara nawa, suara yang berfungsi di tekak. Kerongkong ini tekak kita. Tekak. Kita pun saya bercakap dengan tuan-tuan ni adalah dia gunakan suara nawa, suara tekak, suara nawa ni kan. Okay, kita baca Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sorry يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Okay. Sesuai tak? Sesuai tidak? Sesuai. Kena sesuai tak? Okey, boleh. Okey, suara tetap. Okey, kita pegang suara tu. Kata boleh, sesuai. Okey. Kita pergi atas sikit. Ya, suara tinggi disebut sebagai suara jawab, suara yang berfungsi di rongga hidung. Tinggi. Kita up sikit lagi. Ini tadi suara yang suara ditekak. Tinggi sikit. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sesuai tak? Tak sesuai Letih Silap. Apa dapat ambil peringkat pertama? Tinggi sangat. Tak sesuai suara jawab. Naik lagi suara jawab paling tinggi. Lagi tak kena. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tak kena kan? Ini dah. Tak boleh. So mana segi yang sesuai? Bawah. Okey. Tetapi sebab apa dalam kalangan kita yang dia tak boleh nak kawal suara dia akan jadi sakit, jadi serak sebagainya. Kenapa? Sebab dia lontar suara tak betul. Kerana bila kita gunakan tekak sekalipun, sebenarnya antara rongga-rongga yang memproses suara ini bukan saja tekak kita ini ataupun peti suara kita ini, tapi hidung juga memberikan peranan udara itu keluar. Kalau kita buat, tengok ya, saya baca dengan hanya menggunakan tekak semata-mata. Mimbar Jumaat pada hari ini berpesan kepada tuan-tuan sekalian. Nampak? Sakit. Jadi dia kena sikit tolakkan suara itu ke hidung sikit. Bukan suruh sengau, tak. Maksud sengau tu dia memang keluar dari sini, tak. Dia tolak pada mimbar Jumaat pada hari ini. Nampak? Ini berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Dia tambah ni menjerit. Jadi suara kita boleh kontrol supaya dia tidak. Yang tu kita kena latih lah tuan. Suara tu kena cuba untuk lantangkan. Lantang, kuatkan. Tapi jangan menjerit. Ya, bolehlah juga guna kaedah ada orang kata nak menjerit dalam air. Boleh? Jerit dalam air, ya? Bukan menjerit dalam bilik air. Menjerit dalam air itu menjerit dalam air itu. Boleh? Ya? Latih untuk ni. Latih untuk menguatkan suara, kuatkanlah, bukan itu menjerit, kuatkan. Dia
kena belajar. Dan itulah insya-Allah ya. Sebab kita nak guna suara ni bukan khutbah aja, nanti bila jadi imam lain pula kita punya karakter suara kita. Dan kita jangan khawatir tuan-tuan, sebab setiap orang ni mempunyai bentuk suara yang berbeza. Ada orang yang bentuk suara dia disebut sebagai tone suara ataupun color, tone suara. Ada orang suara dia tone dia kecil, halus suara dia. Alhamdulillahil qail, dia suara dia kecil, suara dia lelaki tapi suara dia kecil, halus. Tone suara dia. Ada orang tone suara dia besar. Macam tadi lebih kurang macam Fiz tadi, tone besar, suara macam ni. Kalau kau pernah suara jenis suara poli-poli ni besar kan. Alhamdulillahil qail, suara dia. Itu tone suara besar. Kan? Ada orang tone suara dia biasa. Tone suara dia biasa. Okey, sesuai untuk mana-mana tempat. Ada tone suara dia jenis husky. Serak basah. Okey, ada tone macam itu, bentuk suara dia macam itu. Tak apa pun itu tidak menjadi penghalang untuk dia buat untuk baca khutbah. Sebab tu dia tidak bergantung kepada bentuk suara, tapi bergantung pada teknik suara yang digunakan. So itu yang kita kena tengok tu. Maknanya selain daripada kita tengok ayat-ayat dalam teks ni, kita kena belajarlah untuk bagaimana kita untuk membaca dengan intonasi yang betul di dalam khutbah Jumaat ni. Saya faham tadi yang akhir tadi Ustaz Farhan ada cakap tentang sistem bunyi, sound system. Kan? Ada cakap ni last kali kan. Itu pun memainkan peranan juga, tetapi bukanlah 100%. Dia tak boleh kita bergantung kepada mic 100%. Tak boleh kan? Tak boleh. Macam mana pun kalau pergi ke mana pakar perunding sistem bunyi, dia akan cakap okey, yang ni kena pada 3 jari dengan mikrofon. Contoh, 3 jari atau 2 jari. Dia tak boleh, walaupun suara dia kuat, tapi dia tak boleh bergantung pada mikrofon semata-mata. Suara juga memainkan peranan. Kalau macam kita di mimbar biasa pakai goose neck mikrofon yang panjang tu, speech tu, itu pun sama juga. Kita tidak boleh bergantung sangat kepada mikrofon. Suara juga kita kena membantu juga. Ya, memang penting juga, saya faham. Mic tu penting juga. Tapi tentang mic yang berkualiti itu penting juga kan. Saya tak kata benda tak penting, tambah untuk jadi imam sebagainya kan. Kalau mic itu murah, cahaya kan, mungkin sedap tapi tahan 3 bulan. Kena modal sikit lah. Brand-brand yang berkualiti. Contoh kalau masih tuan-tuan dia pakai brand namanya Shure, Behringer, Yamaha, Roland, Sennheiser, itu antara lah. Ada lagi brand yang setakat ini saya kira brand dia yang paling best. Ya, brand dah lama lah, AKG. Ya, itu saya dah tahu lama lah, benda dah lama kan, berpuluh tahun dah AKG. Setakat ni saya rasa AKG tu yang paling bagus sekali lah, tapi harga dia keras lah sikit. Harga dia keras lah. Cakap mikrofon tu, mic imam tu, sketul tu dalam 3-4K lah. Mic tu mic imam tu kan. Kalau dalam brand Shure, Behringer tu dapat lagi 2K. Ini tak dapat. Dia dapat 3K ke atas lah, 3K ke atas lah. Tapi memang puas hati lah. Dia tidak mengganggu dia tidak mengganggu suara imam tu. Masa inilah. Itu pun memainkan peranan juga, tapi tak sepenuhnya. Perlu juga dibantu oleh suara kita ni sebenarnya. Ya, perlu juga dibantu oleh suara kita sebenarnya. Okey? Jadi ada apa-apa tak nak tanya sebelum kita nak minta yang sebaik semua baca sikit-sikit ya. Tadi Ustaz ada mention pasal untuk kalau rangkaian yang panjang kan. Dia macam tu kalau dia tapi potong dia perenggan. Boleh potong perenggan. Potong perenggan. Tak sekat. Isunya kalau dia tak boleh buat apa-apa nak macam mana kan. So kita kalau tak ingat, kalau kita begitu kita bacalah perenggan baru. Ataupun satu cara lagi adalah dengan kita mengulang balik ayat yang kita tertinggal itu. Kalau kita dapat kita dapat kesan yang mana? Betul kan, kalau sebelum start kita dah macam check dulu kan. Okey, apalah ni ada baca boleh. Kalau ikutkan tak boleh. Tak boleh.
Kalau nampak juga keep silent je lah. Yalah. Kadang-kadang kita faham ada je yang rasa macam yalah. Dia kadang masjid ni tak sama semua tempat. Ada tempat yang masjid nak kena cepat habis. Ada tempat yang macam unit 10 ni student kan, kadang-kadang nak kena cepat habis. Macam saya jual ATM tu memang gitu. Tapi kalau ada pun keep silent je lah. Kita tak perlu. Tapi agak-agak nak potong tu, potong mana jangan nampak sangat lah kan. Kadang-kadang masjid ni banyak yang datang orang Jais banyak patau kat tu. Dia boleh kesat dan dia ada rekod. Masjid ni nanti bila panggil semua imam khatib tak baca dengan penuh. Dia akan sebut tu masjid tu. Pernah tak sini? Pernah kan? Jangan memang bukan dia orang tercatat tu kalau ada tu. Tapi tengok keadaan lah. Tengok keadaan lah. Yang penting maksud tu sampailah. Ya, maksud tu sampai. Lagi? Satu lagi Ustaz yang kena dengan bila dah lama baca suara nak jadi imam nanti. Dari tahu nak ada teknik cara ni. Macam tu lah. Kalau kita dapat khutbah tu dengan betul, insyaAllah bila imam tu dia okey. Tapi kalau sempat minum sikit lah, tak apa. Sebelum imam tu minum sikit air, minum sikit air tu sebelum jadi imam kan. Okey lah, boleh tu. Sebab imam ni pun, kalau kita jadi imam pun, kita sama juga. Bila jadi imam, di manakah suara kita yang ataupun teknik suara suara apa yang kita guna jadi imam? Suara apa nak guna? Okay, kalau kita rasa kita sakit, suara kita sakit, tak perlulah kita jadi imam suara tinggi-tinggi sangat. Dan sedangkan kalau jadi imam pun kita kena guna suara nawak je, kan? Tak perlu kita nak kita dah sakit suara, kita pun layan nak layan Rahman Sudaif juga nak payah kita, kan? Suara dah sakit tapi nak layan juga Allahu Akbar, bukan main kan? Kita nak layan juga, kita buat biasalah kan, biasa. Tapi itu pun ada teknik juga sebenarnya dalam imam tu. Tapi tak apalah, ini kita punya khusus khutbah kan. Kita fokus khutbah je lah. Okey. Jadi insyaAllah saya nak kalau boleh lah nak. Ya. Boleh Ustaz kongsi sikit tips jaga suara. Alamak, saya pun tak jaga suara. Ada makanan boleh tak boleh. Oh, saya makan semua. Kalau saya makan, saya duk cerita orang tak boleh makan, tapi saya langgar pantang tu. Dah malas dah. Tak ada, bagi saya tak ada apa lah jaga suara ni. Pertama, kalau saya jarang minum ais lah, tak minum ais. Tapi bukan sebab jaga suara, sebabnya mungkin sebab faktor umur. Yang keduanya dah bila saya minum air ni saya akan selesu. Selesu itu je. Jadi mungkin sebab suara, tapi jadi bila dah ada tu dia ada sikit lah maknanya keselesaan pada suara tu sebab kita tak minum air tu kan. Dan sebenarnya kalau suara ni makan ada dua orang kata bukan musuh lah. Dugaan untuk imam ke siapa-siapa yang menggunakan suara sebagai carrier dalam carrier dia. Pertama adalah makan dengan minyak, kedua adalah sejuk. Minyak ni adalah risiko kepada pecah suara. minyak pecah suara ataupun suara tersepit. Atau contoh pecah suara macam mana? Suara ni contoh kalau kita khutbah pun boleh pecah suara. Contoh dia tengah semangat kan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita digembar-gemburkan dengan pelbagai reaksi tentang remaja yang rosak akhlaknya. Seperti itu pecah tu. Mungkin tak nampak sangat. Kan? Dia nampak tu mungkin bila kita jadi imam pecah suara kan. Mungkin nampak jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Dia bukan soal orang dia tu sedap ke, tapi dia itulah pecah orang itu. Biasanya dia diganggu oleh minyak tu. Tu bukan kurangkan minyak sikit lah.
Dan ais ni, air sejuk ni boleh. Tapi kalau air batu yang macam ni kan, dia boleh, itu boleh jadi risiko serak suara kita. Serak yang bukan suara husky, itu suara jadi. Serak ni memang serak lah, kan? Itulah kalau saya tak ada apalah, cuma satu dia. Yang ni memang saya aman. Kalau tuan-tuan nak buat, tak nak buat tak apa. Tapi ni bukanlah kata petua pun tak, fatwa pun tak. Kan? Tapi ni sebab saya buat apa yang guru saya ajar sejak saya umur 14 tahun lagi sampai sekarang. Apa dia? Bangun tidur, jangan gosok gigi dulu apa semua, ambil air suam minum. Itu je. Itu je. Tapi kena aman. Bangun tidur, jangan gosok gigi lama. Bangun tidur, ambil air suam, minum air suam dulu. Amalkan setiap hari. Dan InsyaAllah lah, bila kita amal tu, kalau siapa yang tugas subuh tu ke kan, jadi imam macam tu, sepanjang hari tu suara dia akan selesa suara dia tu. Dia gangguan suara parau tu dia akan kurang. Dan bila kita minum tu, sekiranya berlaku satu hari minum, kita rasa macam nak muntah. Okay. Keluarkan muntah tu. Dan muntah tu adalah satu benda positif. Kenapa? Kerana lendir-lendir di dalam muka kita ni, kalau istilah lu disebut sebagai gelema, dia macam kan orang resedung ni, orang banyak, sebenarnya banyak lendir dalam tu, dia keluar, jadi suara dia akan bersih. Besar kalau saya, itu yang saya amal, dengar minum air suap. Itulah, tak ada apa pun dengan saya kata nak ni tip apa semua, tak ada. Tapi kalau kita belatah sihat tu memang macam mana, itu memang tak ada apa-apa lah. Kita sakit suara pergi klinik lah. Cuma dalam suara kita ni ada, yang paling penting adalah peti suara. Dalam kita ni, subhanallah, dalam syukurnya Allah Ta'ala ni jadikan kita peti suara. Rupanya peti suara kita ni ada vocal cord. Peti suara kita ni, kalau kita sakit suara, sakit, kita mau pergi klinik biasa tengok, okey, tak ada apa, tapi kenapa suara saya tidak? Ini kenapa? Rupanya ada masalah dalam peti suara. Peti suara hanya boleh dilihat melalui skop. Kalau pergi pakar optonologi ataupun ENT tu, baru dia boleh tengok keadaan dalam peti suara tu. Kalau apa dalam tu, ada inflammation, ada infection, baru dia tengok. Dalam tu rupanya ada vocal cord. Yang itu yang terjadinya suara kita rendah, tinggi, kempit ke situ. Itu baru kita rasa macam insaf sangatlah kan, rupanya. Bila saya ditunjukkan oleh doktor tu kan, diceritakan tentang vocal cord tu. Sebab dulu saya pernah hilang suara. Bukan hilang suara, saya pernah hilang tabakat suara. Hilang tabakat suara ni apa? So saya kan tak sakit, tapi saya tak boleh tinggi, tak boleh bawah, tak boleh. Saya ada satu tabakat suara je. Saya tak tahu apa punca. Jadi saya ikhtiar lah kan, dah buat tahu. Jadi saya pergi ke pakar tu di KPJ tu. Rupanya dia cek dalam sekutu, rupanya dalam peti suara situ ada jangkitan, infection dalam tu. So dia bagi ubat lah. Alhamdulillah, bagi ubat 2 hari tu dah okey lah. So itulah maknanya, kalau saya tak adalah apa-apa dah pun. Cumanya kalau suara kita tiba-tiba, kalau khutbah ni elok kita ada suara yang macam besar sikit. Tapi kalau kita nak sempitkan keropong ni, siapa dia tak selesa ni, tuan-tuan bolehlah cuba ni, ada kat farmasi banyak, kau biasa beli. Jujubis nama dia. Jujubis nama dia. Jujubis. Okey. Yang ni dia gula-gula lah, berbentuk gel, luar gula, tapi dia ada cengkih. So ini kalau tuan-tuan makan ni, dia boleh bantu untuk kecilkan, sempitkan keropong tu supaya dia tak pecah suara. Yang ni gula-gula pun dah berumur lama sangat dah ni. Tak ada gula-gula dah brand ni sebenarnya dah berumur 30 tahun. Sekarang masih dijual lagi. Tapi jangan beli warna lain, dia ada 3 warna. 1, 2,
Ada dua warna, satu kuning merah. Jangan beli kuning, beli yang warna merah. Sini. Jujubis. Kalau bahasa dalam Google tu, kat farmasi ada jual farmasi. Jujubis. Dekat tempat-tempat apa, dekat tempat-tempat jual strepsil tu kan. Dia besar. Dia dalam tin ada, dalam botol pun ada. Dia kalau dalam RM7 pun ada. Ni antara bekal saya kan. Tapi jangan kata ni macam ni lah. Ni kena jual saya lah. Kalau tuan-tuan nak cuba, ni cubalah. Kan? Okay? Jangan kata ni pula apa ni betul-betul buat kuat lah kan. Kan? Ini buat ni lah. Yang bersuara lah insyaAllah ya. Okey, alamak kita pun sebenarnya nak kena bunyi bulan ni. Macam mana ni? Sebab baca. Okey lah, kita ambil seorang sikit. Perenggan, insyaAllah boleh tak? Bisa boleh tak ni? Satu perenggan macam ni lah. Kita berhenti tak apa. Nak duduk nanti pun boleh salah. Alhamdulillahil qail. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Okey, masih. Okey dah. Boleh tu. Ustaz masih ada? Surah Jumaat. Surah Jumaat. Di Ismail Imran. Surah Hidayah. Oh, okey. Ini betul. Alhamdulillah. Sambung je. Sambung saja. Jadi sambung je. Muslimin yang dirahmati Allah.